lambat diterima. Selain itu, pensyarah juga menyatakan bahawa rekod tidak dapat dibuat kerana menunggu surat ketidakhadiran daripada pelajar. Rekod merupakan tinjauan keperluan pensyarah berkaitan ketidakhadiran pelajar ke kelas. Berdasarkan tinjauan ini, para pensyarah perlu untuk memastikan keberadaan pelajar yang tidak hadir pada awal kelas. Masalah timbul apabila pensyarah perlu menunggu pelajar untuk memalukan ketidakhadiran mereka. Selain itu, pensyarah juga perlu untuk memastikan pelajar yang tidak hadir mengesahkan status ketidakhadiran mereka di HPP. Projek ini juga telah dipilih berdasarkan data pelajar keluar untuk mendapatkan rawatan yang menunjukkan kekerapan yang tinggi dalam masa 4 bulan bermula Februari hingga Mei 2023. Oleh itu, Invisible Team telah menyasarkan untuk mewujudkan sistem berpusat yang mudah diakses oleh semua termasuklah pihak pengurusan, pensyarah, pelajar, penyelia asrama, unit hal ehwal pelajar dan juga pengawal keselamatan. Invisible Team menggunakan beberapa tools semasa proses mencari penyelesaian masalah yang telah dipilih. Kami telah menggunakan Design Thinking sebagai kaedah penghasilan projek. Kami menggunakan tools Extreme User Map bagi mengenal pasti penyelesaian masalah yang wajar dilakukan. Berikut ialah analisis data yang diperolehi dengan menemubual 3 orang responden yang terdiri daripada pensyarah dan staf secara rawak. Setiap perolehan dapatan ditakrif daripada empathy untuk menghasilkan satu sudut pandangan. Kaedah brainstorming telah digunakan sekali lagi untuk memilih punca masalah serta cara untuk mengatasi yang mungkin boleh dipilih. Seterusnya, teknik Scamper digunakan untuk mengembangkan idea agar dapat menyelesaikan masalah yang telah dipilih. Akhir sekali, 5W1H untuk mendefinisikan projek yang telah dipilih. Projek ini dinamakan sebagai TH-POD iaitu pengurusan untuk prosedur ketidakhadiran pelajar ke kelas. Invisible Team telah memulakan proses pembangunan seperti yang ditunjukkan dalam carta ahli berikut. Beberapa pengujian prototipe juga telah dijalankan. Berikut adalah prosedur sebelum TH-POD di mana pelajar akan mendaftar secara manual di pejabat penyelia asrama. Invisible Team telah menjalankan prototipe TH-POD yang pertama pada April 2023. Pelajar yang hendak ke klinik perlu mendaftar dengan mengimbas QR Code yang ditampal di blok-blok kediaman. Prototipe kedua telah dijalankan pada bulan Mei 2023. Prosedur yang sama digunakan seperti pada prototipe yang pertama. Penambahbaikan adalah dari aspek kemudah capaian. Pautan untuk mendapatkan rekod ketidakhadiran pelajar telah dimuatkan di dalam website KMJ. Berikut merupakan cara bagaimana dokumen ketidakhadiran pelajar dapat diakses oleh semua warga KMJ. Invisible Team sedang berusaha dan dalam proses untuk mendapatkan perakuan daripada pihak bertauliah untuk TH-POD. Berikut merupakan proses pelaksanaan projek yang dirumuskan dalam bentuk cartagan. Berikut disenaraikan 5 keberhasilan projek. Dimulakan dengan dapatan soal sidik kepuasan pensyarah yang menunjukkan TH-POD memudahkan tugas mereka untuk merekod kehadiran dengan tepat dan segera. Kebanyakan pensyarah sangat berpuas hati dengan penggunaan TH-POD. Inovasi ini memberi nilai tambah terhadap KMJ Amnia serta program matrikulasi khasnya. Faedah sampingan lain penggunaan TH-POD adalah ia dapat menjimatkan penggunaan kertas. KMJ telah menerima anugerah MyGOVUC 2.0 bagi kategori anugerah kementerian atau agensi paling responsif. Secara keseluruhan, TH-POD telah berjaya mengurangkan kesilapan ketika merekod maklumat pelajar, memudahkan pensyarah untuk mengendalikan rekod kehadiran pelajar, mengurangkan kebarangkalian kelewatan untuk key in data pelajar di dalam NIS dan memudahkan pelajar untuk mengisi maklumat di mana-mana sahaja dengan mengimbas QR Code. TH-POD telah berjaya digunakan sepenuhnya di KMJ. Penyeragaman telah dilakukan bermula semester 2 sesi 2022-2023 dengan kerjasama pihak pengurusan serta semua warga kolej. Inovasi ini telah dapat digunakan dengan jayanya. Selain daripada penggunaan di dalam KMJ, TH-POD juga mempunyai potensi untuk disebar luas ke semua kolej matrikulasi, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga IPPA. Itu sahaja dari TH-POD dan Invisible Team. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Syuhada atas pembentangan sebentar tadi.
Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Dr. Asmawati dan Cik Byron McMichael selaku juri jemputan untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas tentang pembentangan sebentar tadi. Dipersilakan. Okey, terima kasih atas pembentangan yang cukup baik, projek yang sangat-sangat baik. Tahniah. So, saya ada satu soalan sajalah. Pada muka surat 14, okey, laporan. Mungkin tim pun boleh buka juga soalan saya. Dinyatakan penjimatan 3,650 helai kertas setahun. Betul? Kalau salah, tolong betulkan. Betul Okey, saya cuma nak tanya, ada tak bukti penjimatan tersebut? Bukti untuk penjimatan kertas kami tak nyatakan, tapi memang dah tak guna kertas lah untuk pendaftaran pelajar. Sebelum ni kami guna secara manual, so banyak guna borang kan kertas, macam tu lah. Okey, jadi macam mana tim boleh mendapat angka ni kalau data tak dikutip? Dapat daripada store college kami, maknanya pihak penyedia asrama tidak memohon kertas lah untuk cetak borang. Okey, tapi macam mana kita tahu dia tak mohon 10 helai kertas sehari? Itu yang saya terfikir, terbayang-bayang lah. Macam mana 10 helai ditimbul? Sebabkan dia sepatutnya dia memang guna 10 helai lebih kurang lah untuk pendaftaran borang. Cuma mereka tidak menggunakan borang, makanya 10 helai tu kami kan darabkan sajalah dengan 1 tahun 365 hari. Sebelum projek ni memang KMJ menggunakan helaian kertas kan? Untuk pendaftaran pelajar ke klinik. Sebenarnya kita boleh dapat data dari situ. Sebab berapa bilangan yang keluar, itulah bilangan kertas yang keluar kan? Betul. Dia kami boleh tak dari situ lah. kami tak sertakan di dalam kajian, mungkin kami akan tambah baiklah nanti dalam laporan kami. Alright, itu saja. Okey, doktor. Okey, tanya kepada kumpulan TH Port ni kerana memang secara tak langsung membantulah khususnya KMJ. Tapi saya nak tahu jugalah, kalau tadi adalah dokumentasi berikod tentang bilangan kertas yang dimaksudkan oleh Sir Brian, saya pula lebih kepada dapatan data audit lah. Sebab kalau merujuk kepada pembentangan yang dinyatakan adalah pada tahun 2017. Tak silap saya, dokumen yang disemak ada tahun 2014 kot. So boleh bagi rasional dan justifikasi dengan tempoh masa yang lama tu sebagai bahan rujukan. Uh, 2014 yang dekat muka surat dekat sini memang 2017. Dekat mana tu ya? Tak apalah, maksud saya buat semakan semula, dan tahun yang pada paparan slide pembentangan tadi pun ada pada tahun 2017. Okey. So tempoh masa tu dapatan yang agak lama lah untuk dimasukkan. Sedangkan kalau ikut the latest ni, kita dah tahun ke atas 2020 ni. Pakai Memang kami ambil data lama. Memang kami ambil yang data yang lama lah. Sepatutnya tak adalah dalam penulisan rekod tersebut lah, kerana kurang tak relevan lah bagi penilai untuk melihat kepada data-data yang terlalu lama tempoh masanya. Macam kita tahu sekurang-kurangnya rujukan itu adalah 5 tahun yang pertama lah. Okay. Alright. Baik, terima kasih atas komen dan maklum balas yang diberikan oleh juri sebentar tadi. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentangan yang terakhir kumpulan 5. Baik, terima kasih.
Baik. Hadirin hadirat sekalian, sesi ini diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan kelima yang diketuai oleh Puan Nur Aini binti Kamin dengan tajuknya iSlide Integrated Prepaid Slide. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan kami, Aureus dari KMJ akan membentangkan projek KIK kami yang bertajuk iSlide, The Integrated Prepaid Slide. Kumpulan Aureus telah dihubungkan pada 21 Julai 2020 dan projek iSlide ini telah dikategorikan di bawah kategori inovasi penambahbaikan. Ini adalah hasil daripada gabungan elemen digital dan juga non-digital. Ini merupakan video panduan penggunaan iSlide di dalam kelas amali. Take the iSlide from color-coded box, scan the QR code on the iSlide, observe the iSlide under microscope and draw, answer few questions provided in Google Form, store the iSlide back to its respective boxes, and scan the QR code on the box to watch a VR video of the specific specimen. Berikut adalah surat kelulusan penubuhan kumpulan KIK Aureus dan kebenaran menjalankan projek KIK yang bertarikh 21 Julai 2020. Projek KIK kami memenuhi misi, visi dan objektif BNKPM untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti ke institusi pengajian tinggi terutamanya dalam subjek biologi. Projek ini juga menepati 2 piagam pelanggan KMJ di mana aktiviti akademik telah dirancang dengan menyediakan kemudahan akademik yang kondusif bagi pembangunan insaniah yang menyeluruh. Pembinaan iSlide ini sejajar dengan 2 agenda matlamat nasional iaitu meningkatkan domain pembelajaran psikomotor dan juga menyokong langkah perkhidmatan yang disarankan oleh Kerajaan Malaysia. Inovasi ini tercetus disebabkan permasalahan yang wujud semasa sesi amali dijalankan iaitu 90% pelajar tidak dapat mengenal pasti dan melukis sel tumbuhan dengan betul akibat daripada imej yang dilihat adalah tidak jelas disebabkan spesimen pudar. Bagi memperbarui slide spesimen ini, ianya memerlukan kos yang tinggi disebabkan oleh jenis kaca yang digunakan adalah tidak mudah calar dan dihasilkan menggunakan mesin dan kepakaran yang spesifik dan ianya perlu diimport dari luar negara yang mana akan mengambil masa yang lama untuk sampai. Pelaksanaan projek iSlide telah memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mencipta kaedah yang memudahkan pelajar mendapat kaedah yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kemahiran pelajar dalam pengendalian mikroskop. Yang ketiga, mencipta pengalaman yang efektif dalam mengendalikan mikroskop. Dan keempat, menghasilkan slide yang murah. Melalui Raja Course Ranking, 10 masalah telah disenaraikan oleh ahli Aureus. Namun, hanya 4 masalah terpilih untuk dianalisis. 4 masalah yang telah disenarai pendekkan, analisis rajah berkriteria telah dijalankan dengan mengambil kira 5 kriteria seperti yang betul. Setelah itu, analisis rajah metrik dijalankan dan mengambil kira tahap kritikal masalah dan tahap upayaan ahli bagi menyelesaikan masalah tersebut. Daripada data tersebut, rajah data metrik telah diplotkan dan masalah pertama telah dipilih disebabkan oleh nilai tahap kritikal dan tahap upayaan yang tinggi. Untuk mendefinisikan masalah yang dipilih, projek ini telah menggunakan kaedah 5W1H. Kaedah SMART, sasaran projek 100% pelajar dapat mengenal pasti inisial dengan betul menggunakan iSlide. Bagi proses brainstorming, kumpulan Aureus bersetuju untuk menggunakan design thinking sebagai tools untuk menjalankan projek KIK ini. Komponen empathize, define, ideate, prototype, test telah diambil kira untuk memilih satu masalah yang akan diselesaikan. Untuk strategi penyelesaian empathize, kami telah menggunakan kaedah Extreme User Map dan mengambil kira pandangan daripada 2 kelompok yang mengetahui masalah sebenar yang dihadapi. Dalam komponen define pula, kami telah menggunakan teknik mengupas dan mereka bentuk sudut pandangan POV bagi mengenal pasti masalah yang timbul. Juga telah digunakan untuk menunjukkan proses penggantian slide yang dijalankan di Kolej Matrikulasi Johor. Namun masih terdapat kekangan dari segi kos dan tempoh masa yang diambil untuk menggantikan slide. Dalam fasa ideate, teknik Scamper telah digunakan untuk memilih reka bentuk prototype yang sesuai.
Dalam fasa prototipe pula, reka bentuk produk yang dimulakan dengan beberapa proses pembangunan serta uji cuba prototipe telah dijalankan. Di sini ditunjukkan penghasilan prototipe pertama. Di sini pula hasil uji cuba prototipe 1 di mana prototipe 1 ditolak dan telah dilakukan beberapa penambahbaikan. Ini pula hasil prototipe 2. Prototipe 2 juga telah ditolak kerana terdapat beberapa penambahbaikan perlu dilakukan. Hasil prototipe 3. Dan akhirnya prototipe 3 diterima. iSlide telah mendapat pengesahan penilaian daripada Persyarakanan Jabatan Biologi Universiti Putra Malaysia. Di sini ditunjukkan cartakan bagi pelaksanaan tindakan penyelesaian masalah. Bagi outcome dan pembuktian didapati pelajar dapat mencerap imej dengan betul. Kedua, pelajar dapat melukis imej dengan betul. Ketiga, dapat menjimatkan masa pelaksanaan amali biologi. Dan yang terakhir, dapat menjimatkan kos pembelian dan penghasilan iSlide. Outcome luar jangka pula dapat memudahkan penyimpanan slide. Nilai tambah juga telah diambil kira dari aspek sosial, imej dan moral, di mana iSlide dapat dikongsikan ke serata institusi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pendidik sekaligus meningkatkan minat pelajar dalam amali biologi. iSlide telah diperluaskan ke beberapa institusi pendidikan sekitar Tangkak, Sekolah di Muar, serta di Kolej Matrikulasi Selangor. Tidak dilupakan di antara warga KMJ sendiri. iSlide telah menyertai beberapa pertandingan serta telah berjaya menggarap beberapa anugerah. Ilmu digital yang diterapkan dalam iSlide telah mendapat beberapa feedback positif dari warga pendidik dari kolej matrikulasi yang lain. Feedback positif juga telah diterima daripada soal sidik kepuasan pensyarah di unit biologi Kolej Matrikulasi Johor. Ini ditunjukkan hasil temu bual pelajar setelah menggunakan iSlide. Tambahan juga iSlide telah menerima sijil hak cipta MyIPO. Dan oleh itu, iSlide mampu untuk direplikasi dan dikomersialkan ke institusi pendidikan yang berbeza. Sahaja daripada kami, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kumpulan iSlide atas perbentangan sebentar tadi. Baiklah, kita buka sesi untuk sesi soal jawab. Dijemput Dr. Asmawati dan Encik Byron McMichael selaku juri jemputan kita untuk memberikan sedikit komen dan maklum balas bagi pembentangan pada hari ini. Dipersilakan. Okay, tahniah atas pembentangan. I think it's a very good innovation dan sangat bertepatanlah dengan keadaan pelajar kita sekarang yang very digital learner, student kan. Tapi itulah bila kita bertanding KIK ni, ada beberapa benda yang kita kena penuhi. So, soalan saya adalah, kalau kita tengok pada muka surat 13, kita tengok pada gancar. Okay, so dinyatakan dalam gancar, pembangunan prototipe mula pada Jun 2021. Tapi kalau kita tengok pada permohonan copyright itu pula telah dikeluarkan pada 14 Oktober 2020. So apakah yang telah di-copyright sebenarnya oleh tim kalau prototipe tu belum wujud lagi sebelum copyright tu keluar? Okey, terima kasih Mr. Byron. Okey, saya jawab ya. Untuk pembangunan prototipe tu betul kita adalah start 2021. Tapi apa yang kita copyright adalah untuk idea. Okey, dia adalah copyright bagi idea. Idea pembinaan inovasi, tapi masa tu kita belum buat lagi prototipe yang dah di prototipe 1 tu lah. Okey, ada tak ada memohon copyright untuk prototipe yang dah siap? Sebab kalau setakat idea tu di prototipe, kita masih boleh meniru idea tu. Kita macam saya sekarang ni, kalau saya dapat idea, I can bergerak dengan pantas and I terus apply copyright for whatever I've saw just now. Betul. Untuk yang prototipe ketiga belum lagi dimohon untuk copyright sebab kita ada perlu penambahbaikan selepas kita berjumpa dengan Dr. Shahrizim, dia minta penambahbaikan dulu. So kita bercadang untuk menambahbaikan untuk yang jadi prototipe keempat baru kita akan buat copyright. Prototipe keempat tu apa penambahbaikan itu? Penambahbaikan yang keempat. Maksudnya prototipe yang keempat. Apa yang ditambah yang dan perlu diperbaiki? ditambah. Okey, yang perlu ditambah adalah untuk menambah lab report
dalam QR code semasa dalam dekat slide tu. Bukan dekat box lah, dekat dalam slide. Kita masuk kepada e-report terus dalam tu. Okay. Alright. Okay, that's all. Thank you so much. Okay, Doktor. Okey, terima kasih dan tahniah kepada kumpulan iSlide ni yang telah berhasil menghasilkan KIK. Jadi untuk penulisan ataupun maklum balas tu juga terdapat elemen-elemen seperti psikologi, motivasi, ya, tadi saya lihat kepada survey. Jadi semak semulalah dari segi dokumentasi tersebut dan bagi memastikan ataupun nak memantapkan lagi lah hasil penulisan KIK ni yang dah baik sampai prototipe yang keempat. Okey, tahniahlah kerana dah berjaya tambah nilai dan tambah baik. Cuma untuk melengkapkan lagi lah dari aspek dokumentasi tu tadi, semak semula rubrik yang ada supaya mencapai pemarkahan yang terbaik lah bagi produk inovasi yang baik ni. Jadi bagi saya cadangannya cuma melihatlah kepada data-data tadilah supaya lebih synchronize dan menepati kehendak rubrik. Itu saja. Okay, baik Doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih Encik Byron. Baik, terima kasih atas komen dan maklum balas yang diberikan sebentar tadi oleh juri. Baik, dengan berakhirnya kumpulan yang kelima, baik kita akan mengakhirkan sesi kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Dr. Asmawati dengan Encik Byron ada apa-apa yang nak beri sepatah dua kata untuk kesimpulan dan sebagainya? Jika ada. Doktor nak mula dulu ke ataupun saya nak mula dulu? Tak apa, silakan Brian dulu. Okay, alright. Idea is very good. All that is very good. Cumanya itulah I think ini pun kelemahan bagi setiap orang yang nak buat KIK dari segi pelaporan tu. Pelaporan tu banyak yang ada tarikh yang tak tersusun. Contoh ada benda yang perlu diadakan sebelum dia diadakan kemudian. Contoh macam itulah, dan ada beberapa typo yang saya dapati juga, dan ada beberapa macam mungkin kita boleh bincangkan dalam sini sebab dalam ni just kawan-kawan KMJ kan. Betul. Dalam laporan tu ada beberapa dokumen saya perasan chop dan tanda tangan pengarah tu sama style, as if dia kena copy and paste. So itu agak berbahayalah, dia macam ada berlaku integriti di situ juga. Tadi tu kan Brian, integriti tu. Itu yang satu, betul, dan ada beberapa lagi kalau tengok kenapa hari ni bulan ni iaitu bulan kemudian tapi style pengarah tu sign dan chop dia tu sama. So dia kok nampak di situlah. So yang tu kena hati-hati juga. Yang tu je lah kot, dari segi pelaporan kena cantikkan lagi dan pastikan dokumen tu berintegriti lah. So pelaporan dan ketulusan lah dalam dokumen. Yes. Baik. Sebab dia melibatkan tanda tangan dan chop pengarah. Betul. Baik. Okay, so untuk ahli nanti take note. Alright, Dr. Asmawati silakan. Okey, saya pun berandaian yang samalah seperti Sir Brian tadi dari aspek penulisan, sebab kita tahu bahawa KIK ni memang melibatkan dokumentasi. Jadi ketepatan, integriti itu kena diberikan perhatian yang lebih lah supaya kita tak ada isu lah dalam KIK ni. Ini mungkin tak apalah, ada dari segi dalaman sahaja. Dan begitu juga dengan beberapa video tu ada yang sangat baik dan menarik. Cuma macam tadi kan, saya rasa dia mengejar masa kot. So audio tu macam agak terganggu kan. Mungkin pihak urus setia tu boleh buat semakan semula lah sebelum penghantaran keluar lah, especially dari segi documentation. Okay, tahniah kepada KMJ dan tahniah kepada semua. Terima kasih Sir Brian and all. Terima kasih. Right. Terima kasih juga Doktor, tahniah KMJ. Terima kasih kerana menjemput jadi juri. Terima kasih Sir Byron. Baik, dengan berakhirnya pembentangan daripada kumpulan kelima tadi, maka selesailah sesi pembentangan KIK Hari Inovasi KMJ ataupun Hai KMJ pada hari ini. So dengan itu saya tamatkan dengan Assalamualaikum dan terima kasih.